Kena belakang lagi kan bang? Bang, kena belakang lagi. Dua dulu. Okay. Sebab nak nampak dua orang. Siapa yang berselirat tu? Tak atas latar belakang. Ni, sini. Tak biar kena atas latar belakang. Susah nak tarik. Tak. Ni, akan nampak. Sepatutnya macam ni. Tengah-tengah dah kan? Okey. Kena tutup tu kan? Tingkap. Saya tutup ni. Ini dah sabar je. Kena cari phone lain. Jangan lupa dah. Dia kilat juga. AV. Ke sebab. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum ini kita punya Riyadhus Salihin adalah hari Isnin hingga hari Khamis. Kemudian hari Jumaat kita ada slot bersama dengan IKIM. Masya-Allah, kita ada slot bersama dengan IKIM kan. Jadi kerana sekarang slot bersama IKIM tu dah pun tamat kan, ketika saya berada di Madinah ataupun di Mekah ketika itu. Jadi alhamdulillah untuk kali ini kami ingin buat perkongsian santai sepenuh hari Jumaat yang barakah, nak buat perkongsian santai suami isteri bersama dengan encik suami. Jadi itulah dia muslimin muslimat. Minta maaf kita pun lambat mula sikit, sepatutnya pukul 7. Jadi saya sendiri sedang menimbang sama ada hari Jumaat ni nak buat kuliah berkitab Riyadhus Salihin ataupun bila pagi Jumaat je adalah ruang mungkin soal jawab kan, sembang santai dan sebagainya. Jadi mungkin selepas ini macam itulah Riyadhus Salihin. Pagi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat adalah untuk ruangan yang umum. Mungkin kadang live dengan anak ke kan, ada dengan encik suami ataupun soal jawab umum macam tu. Supaya tak adalah saya macam mengambil waktu Riyadhus Salihin tu untuk banyak bercakap perkara yang umum. Nak lebih fokuslah kepada kitab tu. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, terima kasih kepada semua yang hadir. Walau di mana pun anda berada, insya-Allah mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah, dalam barakah kan, diberkati oleh Allah.
kita dah mulakan awal pagi kita dengan wuduk, dengan solat, dengan mandi kan. Dah mulakan dah dengan selawat. Dah selawat belum? Hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari perayaan umat Islam. Hari Jumaat adalah hari perayaan umat Islam. Kan disebabkan di sana ada beberapa hadis Nabi tentang fadilat, kelebihan hari Jumaat. Nanti saya akan bacakan. Jadi seperti biasa, kita memulakan majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian 10 ayat Al-Kahfi, 10 ayat akhir. Subhanallah, malam tadi kan dengan Kumika, dengan Kuhana kan, dengan keluarganya. Kumika tu umur baru 6 tahun. Kan, malu kita yang umur 60 tahun ni. Kan, Kumika tu baru umur 60 tahun. Malu kita yang umur 16 ni. Yang umur 26, umur 36. Tak kira lah umur berapa. Lancar dua beradik tu. Kuhana, Kumika tu kan. Hafal 10 ayat awal Al-Kahfi dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Jadi mudah-mudahan inisiatif kita baca setiap pagi ni, 10 ayat awal, 10 ayat akhir ini, akhirnya kita hafal. Kerana itu berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Barang siapa yang menghafal, kan, barang siapa yang membaca, menghafal ataupun beramal dengan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi ini, akan dijamin selamat daripada fitnah Dajjal. Dan fitnah Dajjal ni bukan semestinya Dajjal yang, bukan semestinya Dajjal yang utama yang kita belajar bagaimana rupa dia, bagaimana tindakan dia kelak. Tetapi Dajjal-Dajjal kecil yang berlaku hari ini. Kita tengok kan video yang tular beberapa hari ini. Video tentang apa? Anak muda kita di Sunway Lagoon, di tengah kota KL. Kan, beramai-ramai dalam kolam air. Dalam kolam air, anak muda. Ada yang pakai tudung, ada yang free hair. Kita faham lah ya, dalam kolam air besar Sunway Lagoon tu, memang badan akan melekat. Pakailah baju macam mana, melekat. Dengan menyanyi-nyanyi, dengan menari-nari, bergaul bebas. Tidak ada batas. Astaghfirullahalazim. 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 Maksudnya wabak COVID-19 hari tu benar-benar menjadi satu ujian. Ada yang semakin dekat dengan Allah, ada yang semakin jauh. Ada yang seperti harimau yang buas, harimau yang ganas berada dalam sangkar, kemudian terlepas, lalu dia begitu liar. Subhanallah, kan, liar, pergi ke sana ke sini mencari mangsa-mangsa. Ada yang 2 tahun kan disangkar dalam sangkar COVID-19, rumah, lepas dapat keluar, mereka menjadi sangat liar. Tak ada kawalan pada diri. Soalannya macam, okey, nak balas lepas dendam kan, sama ni terkurung apa semua, nak buat dah apa saja yang tak boleh dibuat. Namun ada sebahagian pada kita, hasil daripada kurungan Allah tersebut, kita semakin dekat, kita dah buat persiapan lebih lagi kan, sebab tanda-tanda kiamat dah banyak dan perkara-perkara yang banyak kita belajar daripada COVID-19 membuatkan kita insaf dan sebagainya. Masya Allah. Kan Encik kan? Saya nak minum sikit Encik. Masya Allah. Encik sambung sikit. Betul. Sambung. Jadi betul lah apa yang Ustazah sebutkan itu. Sebab apa? Sebab kalau kita fikir kisah tsunami dulu pun memang dahsyat. Yang tu depan mata kita tengok macam mana mayat bergelipangan, tanah bergerak, ombak yang besar dan sebagainya, ada video. Masa tu insaf semua, memang kita rasa memang menakutkan, seolah-olah nak kiamat dah. Tapi bila benda tu berlalu, maka kita pun menjadi orang macam dulu-dulu. Itu cabaran juga COVID. Bila berlalu benda tu, kita pun menjadi orang yang biasa dulu dan biasa juga sekarang, tanpa memberi perubahan atau kesan kepada jiwa kita lah terutamanya. Dalam kita melihat kebesaran Allah SWT mendatangkan COVID tu, maka kita menjadi insan yang biasa-biasa sahaja tanpa ada perubahan. Itu satu kerugian sebenarnya. Moga kita pun, saya sendiri pun, Ustazah sendiri pun lebih memandang benda itu dari sudut yang mendalam, agar melihat kebesaran Allah dengan menghantarkan sekecil-kecil makhluk kepada kita. Tetapi inilah cabaran umat akhir zaman, yang pastinya bila Nabi pun sebut hilang rasa malu, fitnah berluar rasa,
kemudian wanita-wanita yang berpakaian seperti tidak berpakaian. Ini cabaran-cabaran yang mana menunjukkan umat sekarang ini seolah-olah meraihkan kedatangan Dajjal, kedatangan hari kiamat itu sendiri. Jadi insya-Allah moga-moga kita sendiri sebagai ibu bapa ini lebih peka kepada persekitaran dan juga dengan siapa anak kita berkawan dan juga apa yang mereka lakukan setiap harilah. Ini peranan kepada ibu bapa, sebab kita tidak jadi orang yang menyesal suatu hari nanti sebagai ibu bapa dipersoalkan oleh Allah SWT apa kita dah sumbangkan, apa kita dah buat yang terbaik kepada anak-anak. Sebab esok kita pun akan merau-rau nak kembali kepada dunia ini, nak buat yang terbaik kembali. Nak kembali ke dunia ini, nak buat terbaik, memperbaiki kesilapan lepas. Kita pun bila depan betul-betul azab tu, kita baru tahu betapa betul benar apa yang Allah katakan. Kita akan dipersoalkan. Allahu a'lam. Subhanallah. Terima kasih pada encik suami. Hari ni saya tak nak cakap banyak. Saya dah cakap pada encik suami, saya jadi moderator, encik suami kena cakap, kena bersedia. Jadi insya-Allah kita santai-santai, tak perlu formal kan. Okey. Insya-Allah. Boleh tanya soalan? Tak boleh, saya yang tanya. Encik suami tak boleh tanya. Lepas tu encik kena tengok kamera. Gitu. Okey. Encik, saya setak macam bongkok je. Kita boleh naikkan. Gitu. Okey, subhanallah. InsyaAllah kita akan mulakan dengan Al-Fatihah, kemudian 10 ayat awal, 10 ayat Al-Kahfi, insyaAllah. Sama. Encik, mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi mula Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wa la li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ustaz boleh baca? Ustaz baca. Ya, auzubillahi minasyaitanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Subhanallah. Seterusnya Asmaul Husna. Silakan Cik. Kuat sikit suara. Sebab sama ni kan duduk tengok saya pagi-pagi mula. Sebab nafas kita pendek pagi, lepas tu nak tekan suara. Encik. Sesama. Janganlah buat alasan. Tolonglah tinggikan sikit suara. Okey. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون فلا عن ذكره الغافلون. Okey, jadi selepas ini untuk setiap kali kuliah Riyadhus Salihin,
encik suami kena mula dulu. Al-Fatihah 10 ayat awal sampai akhir dan juga Asmaul Husna. InsyaAllah ya. Jadi sama-sama kita ni. Jadi alhamdulillah. Saya rasa itu satu tindakan yang sangat baguslah. InsyaAllah. Okey, subhanallah. Saya nak terus kepada encik. Perkongsiannya sebab saya ni orang dah selalu dengar. Encik sendiri kan sebagai seorang suami, sempena anniversary kita yang ke-16 hari tu kan. Encik mungkin boleh berkongsi apakah sebenarnya yang beratnya jadi suami ni, apa dia kan? Apa yang jadi beratnya jadi suami, ataupun mudah je jadi suami ni, mudah je jadi ayah ni kan? Lepas tu bagaimana seorang suami ni nak memimpin keluarga ni, betul-betul nak jadi pemimpin ni. Silakan encik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ada 10 poin Ustaz. Okey. Tapi saya cakap satu je poin yang ini lah. Ya, boleh, silakan. Okey. Biasanya Ustazah yang banyak cakap, saya ni banyak dengar. Tapi hari ni Ustazah pujuk supaya saya banyak cakap, dia banyak dengar. Jadi bila berubahnya situasi tu, maka sesuatu yang sukar bagi saya Ustazah. Dalam zon yang selesa duduk belakang kamera saja, seronok je duduk belakang kamera tu, pusing kamera, duduk setting, okey duduk. Ustazah pula duduk depan kamera, bercakap, perah otak, perah semua, jadi perah tenaga, jadi penat. Jadi hari ni sama-sama penat nampaknya. Ataupun Ustazah nak saya lebih penat daripada dia hari ni. Jadi insyaAllah lah sebagai pengalaman selama 16 tahun bagilah suami kepada Ustazah, cabaran terbesar adalah cabaran sebagai suami. Dia lain Ustazah. Kalau level suami kepada Ustazah sekolah lain, kepada Ustazah selebriti lain. Kalau macam untungnya jadi suami kepada Ustazah sekolah ni, contohnya lah, bila isteri bergelar Ustazah, dia pula guru, biasa guru, cikgu bertemu cikgu. Dia cikgu matematik ataupun cikgu sains. Jadi Ustazah sebagai ibu, sebagai isteri yang banyak menguruskan anak-anak. Itu cabaran juga kepada isteri yang bergelar Ustazah, sebab dah Ustazah kan. Bagaimana pula isteri yang bukan Ustazah? Jadi sebenarnya walaupun bukan Ustazah ke, Ustazah ke, tetap masing-masing, ataupun suami bukan Ustaz ke, bukan Ustaz dan juga bukan bidang agama pun sekalipun, tetap kena memainkan peranan. Selepas kita mengangkat akad nikah. Akad takbir, masya-Allah. Berdebar Ustazah. Jadi bila lepas kita akad nikah tu, lebih-lebih lagi dekat bila mana kita mengangkat akad tu bersama ayah pengantin, ayah Ustazah kan. Memang gelap dunia masa tu. Jadi bila kita dah akad tu selesai tu, kita ingatkan selesai semua. Rupanya ada satu amanah yang besar sebenarnya bersama kita selepas akad nikah tu. Sebab kita bertanggungjawab kepada seorang lagi, kepada pasangan kita, dan untuk perjalanan jauh tu kita memiliki cahaya mata dan sebagainya. Kemudian tanggungjawab tu bertambah. Bagi kita yang fikir tentang tanggungjawab itu, maka besarlah peranan dan besarlah pengorbanan yang perlu dilakukan. Kalau kita fikir mudah, okeylah, lepas akad nikah tu buat macam biasa. Kalau orang bercinta-cinta dulu, pergi berjalan, pergi makan, pergi enjoy dan sebagainya. Tetapi bila kita melihat kepada suatu benda yang lebih besar, matlamat yang lebih besar, dan Nabi ajarkan kepada kita bahawasanya matlamat yang kita nak bawa tu adalah menuju satu benda yang pengakhiran yang abadi, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesungguhnya memang besar. Bila besar itu timbullah satu ketakutan bila mana kita tidak bersedia ataupun kita tidak memikirkannya. Kalau kita fikir memang akan menjadi besar. Dan sebab itu kadang-kadang bila kita fikirkan tentang
ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hadis-hadis Nabi berkaitan dengan cabaran ataupun ancaman kepada mereka ni yang lebih-lebih bagi bergelar kepada suami ni, memang sebenarnya berat. Lebih-lebih sebagai pemimpin keluarga memang berat. Jadi bila mana kita tidak faham, maka kita akan anggap itu biasa saja. Tapi bila kita faham betul-betul agama ini, kadang-kadang ia menggunakan satu rasa tanggungjawab, amanah yang sangat-sangat berat. Nabi bersabda, menjadi seorang yang lebih baik dalam rumah tangga itu dalam memimpin sebuah keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maksudnya Nabi itu dalam memimpin sebuah keluarga, Nabi nak jadikan yang terbaik. Maknanya yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik adalah orang yang paling baik di kalangan kepada ahli keluarga. Dia. Maknanya kita kena jadi yang terbaik. Betul. Sebab bila mana kita memikirkan amanah dan tanggungjawab, ia akan menjadikan kita lebih baik dan lebih berilmu. Jadi namun begitu kita akan berhadapan dengan cabaran. Cabaran dalam rumah tangga yang macam Ustazah tanya tadi adalah bila mana Ustazah memiliki salah satu cabaran kita adalah bila mana masing-masing mempunyai keinginan berbeza. Macam saya sebut semalam dalam kuliah 2 hari lepas, Ustazah ada kesukaannya dan saya ada kesukaannya. Kesukaan Ustazah sekarang berkebun, bercucuk tanam, menanam bunga. Jadi kesukaan itu saya perlu iringi dengan satu keseronokan lah. Teman dia pilih bunga, teman dia pilih pokok dan sebagainya, kena raikan. Namun dalam satu keadaan kita tidak boleh raikan semua kesukaan isteri kita, tidak boleh raikan semua kesukaan pasangan kita. Sebab kita pun ada kesukaan kita sendiri. Sebab dalam diri kita ada nafsu yang berbeza. Jadi Ustazah ada kesukaan dia, saya pun ada kesukaan dia. Jadi bila mana kesukaan itu tidak bertembung, maka dia akan jadi clash ataupun tidak bertembung dengan sempurna, maka dia akan jadi satu pertembungan yang boleh menjauhkan, menjarakkan. Lalu bila kesukaan itu tidak disatukan, tidak difahamkan, tidak diselaraskan, maka dia akan berjauhan. Ini cabaran kita. Bila kita nak memenuhi kehendak isteri dan isteri nak memenuhi suami, kadang-kadang tidak jumpa titik persamaan. Lalu ia berjauhan. Lalu kita memikirkan satu benda yang lebih besar adalah dalam matlamat kita berkeluarga ini, kita melihat satu kesukaan yang lebih besar. Bukan kesukaan Ustazah saja, bukan kesukaan saya saja, tapi kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah suka? Apa yang Allah suka? Wa asa, Ustazah tolong sambung. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa huwa syarrul lakum. Maksudnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali apa yang kita suka tu Allah tidak suka. Dan barangkali yang kita tidak suka itu Allah suka. Kemudian sesungguhnya Allah Maha mengetahuilah apa yang kita lakukan. Maksudnya saya ada keinginan saya, mungkin kita ingat betul kesukaan saya ni, apa keinginan saya. Tetapi hakikatnya Allah tak suka. Keinginan Ustazah pun sama, mungkin Ustazah rasa ini terbaik, tetapi apa yang Allah pandang itu tidak ada nilai mungkin. Lalu kita pun kena fikir sama-sama, muhasabah sama-sama dalam keinginan kita mencari satu titik poin yang kita kata suka, kita seronok dengan sesuatu tu. Mungkin dalam sisi yang lain tidak seronok bagi pasangan, dan mungkin lebih besar lagi adalah tidak seronok ataupun tidak menjadi satu kesukaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Jadi satu penutupnya adalah, yang saya maksudkan adalah matlamat satu kena jelas. Matlamat ke mana kita nak pimpin keluarga kita, kena pimpin. Dan bila kita ada matlamat jelas, tindakan pun kena jelas. Tindakan pun kena jelas. Ke arah itulah dalam kita. Dan yang keduanya adalah matlamat jelas, kemudian tindakan jelas. Kemudian yang paling penting adalah dalam kita menghadapi cabaran itu, kita kena letakkan keutamaan ataupun pandangan Allah melebihi pandangan yang kita sahaja. Mungkin pandangan keinginan kita berbeza. Saya menuntut daripada Ustazah banyak benda, sedangkan saya sendiri pun tidak memberi banyak benda. Jadi mungkin tidak memuaskan hati saya. Kita memikirkan hanya
kepuasan kita saja tanpa kita memikirkan kepuasan pasangan dalam rumah tangga itu. Kerana banyak yang tak puas hati kan. Lalu kita pun mencari satu titik persamaan yang mana lebih mengutamakan maknanya apa yang Allah suka, apa yang Allah puas kepada kita lah, insya-Allah. Sebagai satu perkongsian Ustazah. Wallahu a'lam. Okey, subhanallah. Sebenarnya kan Encik rasa susah tak nak menyampaikan? Susah. Sebab saya pendengar yang baik, bukan penyampai yang baik. Tak, saya pun pendengar yang baik. Saya juga seorang pendengar yang baik. Saya suka dengar juga ceramah-ceramah orang. Dia sebenarnya kan ada waktunya kita rasa penat sangat bercakap, tapi kita kena bercakap sebab permintaan, sebab amanah. Ada waktunya kadang-kadang saya rasa macam bukan tak ada mood ya, macam tolonglah janganlah minta lagi saya bercakap macam tu kan. Tapi encik suami ni seorang yang sabar dan penyokong kuat. Dia akan pujuk, bangunlah, cakaplah, sampaikanlah, macam tu. Dia bila kita berada di hadapan manusia, kita berada di hadapan kamera, memang jauhlah beza dengan berada di belakang. Di belakang mungkin ada tekanan, dia ada ni, tetapi dia tekanan yang tidak berbeza, macam itulah ya. Begitu. Memang lebih senang mendengar daripada berkata-kata. Sebab bila berkata-kata memang kita kena berfikir. Lepas dah habis berkata-kata, fikir lagi. Apalah yang cakap tadi, macam manalah begitu begini. Sebelum berfikir, semasa berfikir dan selepas pun berfikir. Masya Allah. Saya nak tanya lagi encik suami kan. Bila kita kata orang lelaki ni tanggungjawab besar, macam encik suami jelaskan, matlamat kena jelas, dia jadi macam umum kan. Benda-benda tu ayat umum. Sebab itu kalau saya menyampaikan, saya akan bagi contoh. Sebab contoh tu yang akan menjelaskan perkara yang umum, akan mengkhususkan. Jadi sebab itu nak fikir contoh tu, sebab daripada kita sebut contohnya dia akan jadi lebih faham, lebih jelas. Sebab itu ramai orang yang menyampaikan, dia cakap umum. Dan itu juga yang saya belajar, penelitian saya, pesan ayah saya dan sebagainya. Sama juga dalam Al-Quran. Allah banyak bagi contoh. Kalau kita baca Al-Quran, pengulangan contoh-contoh sangat banyak. Kejap ulang balik. Contoh kalau sebut tentang kemungkaran, contoh kaum Samud, contoh kaum Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa. Kan surah Al-Kahfi tu ada berapa kisah dalam tu. Kisah-kisah itu adalah contoh. Bila cerita tentang orang-orang yang soleh, Allah bagi contoh. Kan siapakah orang-orang yang soleh? Allah bagi keterangan. Siapakah orang-orang yang soleh? Contoh surah Al-Baqarah kan. Allah mula dengan Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi, zalikal kitab, yang telah menurunkan kitab, zalikal kitabu la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah terus terangkan. Contoh yang bertakwa tu apa? Ayat seterusnya Allah terangkan. Sebab kan contoh kalau kita sebut, kita kena jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tu akan masuk syurga. Orang yang bertakwa ni begini-begini. Orang yang bertakwa kelebihan dia. Okey, orang dah faham dah. Ada dah. Okey, kena bertakwa. Apa ciri-ciri contoh orang bertakwa? Allah terangkan. Hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan ada sambungan. Allah terus terangkan orang yang bertakwa itu apa? Dia hafal, tapi ni ada kan Al-Quran depan ni. Okey, sebab bila kita nak baca terjemahan tu, kita jadi ni. Subhanallah. Allah terangkan terus. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Siapakah orang yang bertakwa? Iaitu orang yang beriman pada alam ghaib. Kemudian orang itu dia tetap teguh mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebahagian daripada harta mereka nafkahkan. Walazina yu'minuna bima unzila ilaika.
dan mereka itu beriman ke atas apa yang diturunkan kepada mereka. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada sebelum mereka. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu sangat yakin dengan hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim, itulah mereka yang diberi petunjuk. Ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang berjaya. Jadi saya sebenarnya nak terapkan kemahiran berkomunikasi ni. Kita boleh belajar daripada bagaimana Allah berkomunikasi dengan kita dan bagaimana Nabi berkomunikasi dengan kita. Nabi Muhammad SAW juga kan, bila hadis-hadis Nabi yang kita baca, banyak Nabi bagi contoh. Kan contohnya berkenaan dengan bersedekah. Nabi kata kalau tak mampu bersedekah dengan harta, bersedekah dengan kalimatut thayyibatun sedekah. Kematian kalimah yang baik itu sedekah. Kemudian kamu mengangkat barang orang yang sedang, maksudnya orang nak angkat barang kekenderaan itu sebagai sedekah. Senyum itu satu sedekah. Maksudnya kita, sama ada perempuan atau lelaki, seorang suami memang perlu belajar komunikasi yang jelas, komunikasi dengan anak-anak, kan? Kita tak boleh macam itulah antara proses yang kami lalui suami isteri. Sebab kadang orang lelaki dia berat mulut nak bercakap, dia pesan umum. Contoh kan, dia pesan umum, Dia kosong kepala dia. Dia sebenarnya perlu diisi, tak boleh biarkan kosong. Dan memang itu sebab Nabi SAW pun buat. Kan contoh kita tengok ayah Kumika Kuhana malam tadi. Bila siapa yang tengok malam tadi mungkin akan surprise. Sebab sama ni saya ingatkan, mak dia banyak mengambil peranan untuk bagi pengisian kepada Kumika Kuhana. Tapi ayah dia yang background IT, yang selalu cerita pasal Nabi, dan kita akan nampak mungkin ada ramai juga orang lelaki, kan, ramai juga ayah yang bercerita pada anak. Tapi saya boleh nampak ayah Kumika Kuhana malam tadi, dia bukan setakat bercerita. Dia pastikan anak faham cerita, anak hafal cerita. Sebab bila faham dan hafal, iman akan bertambah, keyakinan akan bertambah. Tapi kita tak nak jadi macam storytelling ataupun bedtime stories. Sekadar untuk cerita sebelum tidur, kan, sekadar nak menghiburkan. Sebab apa? Cerita-cerita kisah Nabi ni bukan hiburan semata-mata. Dia memang hiburan, salah satu bentuk hiburan. Tetapi itu adalah untuk menambahkan keimanan. Okey, saya nak tanya soalan pada Encik, kan. Ya, suami tu kena bertanggungjawab, suami tu pegang amanah isteri. Tapi kan, contoh, ramai suami di luar sana, dia nak momen yang bahagia. Kan, momen yang bahagia. Dia akan bahagia bila isteri tu rajin, isteri tu pandai masak, rajin masak. Isteri tu mungkin cantik, indah. Okey, dia bahagia sebab semua yang tadi tu dia dapat. Dia dapat sesuatu, faham ya? Dia dapat sesuatu. Ya, isteri cantik, indah, dia dapat lah, dia seronok kan orang tengok isteri dia cantik. Lepas tu dia dapat sesuatu, makan sedap. Dia dapat sesuatu. Tapi bila datang ujian, dia tak dapat dah tu. Kan, isi lepas bersalin-bersalin dah berubah bentuk badan. Dah rasa malu dah nak keluar, nak ngaku isteri rasa malu. Contoh ya. Lepas tu, isteri pun dalam lama dah makin malas dah nak masak. Dia dah tak dapat dah. Lepas tu, isteri pun kadang malas dah nak ngemas. Lepas tu dulu dia dapat sesuatu apa, isteri lemah lembut. Sekarang, kenapalah isteri ni? Asyik bertempik, asyik marah, asyik cakap kasar. Nampak tak? Bahagian dia dah mula hilang. Yang dia rasa gembira tu. Jadi, contoh lain lagi adalah isteri buat salah yang besar. Mungkin saat ini lupa bahawa si isteri ini amanah suami untuk dididik, untuk dilentur balik, untuk diberi nasihat, untuk didoakan. Jadi macam mana Encik suami, kan? Ini bukan pasal sesi luahan kita ni. Maksudnya sebab Encik juga menghadapi situasi tu. Saya bukan baik selalu. Kan? Iman naik dan turun. Banyak situasi juga saya tahu saya buat salah. Kan, saya lupa. Saya melampaui batas dan sebagainya. Jadi macam mana, kan, 16 tahun Encik menghadapi situasi tersebut. Saat yang bukan Encik dapat sesuatu, tapi Encik kena beri pula sesuatu. Okey. Masya Allah. Pertamanya terima kasihlah yang sama-sama dalam kita punya sesi pagi ni lah. Ramai yang join live pagi ni.
dan ramai yang mendoakan kami supaya sampai ke jannah. Alhamdulillah. Semoga anda dan pasangan anda semua juga ke jannah insya-Allah bersama-sama insya-Allah. Ustazah, alhamdulillah seronok sangat dengar Ustazah bercakap. Memang seronok. Siapa dengar Ustazah cakap memang tak nak berhentilah. Jadi Encik pun sedap juga bercakap. Suami saya sebenarnya pandai bercakap. Boleh dia, boleh. Subhanallah. Kadang ayat-ayat dia keluar tu sentap. Terasa jauh ke dalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Setelah melayari bahtera selama 16 tahun ni, banyaklah cabaran dia. Kita tak boleh nafikan lah. Setiap rumah tangga pun menghadapi cabaran dia lah. Tapi melihat bagaimana kita melalui cabaran tersebut. Dia seumpama seorang pelajar di universiti. Semester pertama bila dia berjaya dengan excellence, sebab semester pertama ni banyak subjek yang mudah-mudah saja, dia skor 3.5, 3.9. Tetapi bila masuk dan ketika itu dia melompat kegembiraan, terjun bangunan contohnya lompat kan. Kemudian semester kedua, bila masuk semester kedua dia stres, subjek lebih susah. Kemudian result dia menjunam. Lalu dia tidak sebahagia semester pertama. Tetapi ia tidak berakhir di situ. Masuk semester ketiga, kalau chemical engineering ni, dia ada subjek killer dia. Subjek killer seperti thermodynamic, kemudian ada matematik, ada sampai 4-5 level lah. Kemudian dan subjek-subjek yang killer lain lah, menyebabkan result dia semakin turun. 3, 4, 5 turun, 6 turun. Tapi kebanyakan mereka akan naik balik sebab ada final project kan. Tapi maknanya kegembiraan tu bersifat sementara kadang-kadang. Sebab kehidupan di hadapan sana lebih mencabar. Setelah kita melalui cabaran-cabaran tu, insya-Allah akan kita rasa lebih bahagia. Kemudian kita pada next level pula kita akan ada cabaran berbeza dan kita akan mencapai satu kebahagiaan yang berbeza selepas kita melalui fasa cabaran tersebut. Kerana kita tahu setiap kehidupan kita adalah ujian, tak lepas. Sama ada kita tidak berkahwin atau berkahwin, dia setiap hari adalah ujian bagi kita. Ujian yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Jadi kita pun faham jugalah bagaimana dalam rumah tangga pun sebenarnya ujian dan cabaran yang itu sebenarnya perlu, nak kata lebih mudah tak mudah juga, sebab apa pun perlu dilalui bersama. Ini pertamanya adalah setiap cabaran, setiap ujian perlu dilalui bersama. Kesukaran mendidik anak perlu dilalui bersama. Jangan lepaskan pada ibu seorang. Macam Ustazah jaga kadang-kadang, Ustazah ialah lepas berceramah di sini, berceramah dalam bilik anak pula kadang-kadang. Jadi benda tu dilalui oleh Ustazah seorang contohnya, ataupun dilalui oleh isteri seorang-seorang. Kalau ada ayah yang lebih peka, ayah sendiri yang stres dengan anak-anak sebab anak-anak dia lebih peka kepada anak-anak melebihi ibunya contoh. Jadi benda tu dilalui oleh seorang diri saja. Saya tahu, saya yakinlah bila di luar sana pun ramai yang menghadapi konflik bila mana pasangan dia, suami dia tidak support dia dalam pendidikan anak-anak. Suami dia tidak support dalam kejayaan dia. Suami dia tak support dalam minat dia sendiri. Minat dia berkebun, suami tak support. Suami malah teman dia pergi beli pokok dan sebagainya. Jadi itu satu konflik. Dan konflik itu timbul bila mana perselisihan berlaku, bila mana permintaan ataupun saya tadi sebut adalah kesukaan itu tidak dipenuhi. Hanya suami fikirkan kesukaan dia saja. Tengok bola sampai pagi, subuh pagi. Dan kerja rutin harian dan ketidakpekaan kepada pengurusan rumah tangga itu diabaikan. Contohnya kadang-kadang pengabaian itu dilihat bukan satu pendidikan saja. Kebersihan contohnya suami mengabaikan. Nampak, saya macam salah sebut juga, bila nampak sampah tu dia menganggap benda biasa. Berselerak bersepah tu biasa. Tapi siri nampak seolah-olah macam satu benda yang kata disaster lah, huru-hara dalam rumah tangga tu dengan kebersihan contohnya. Jadi satunya adalah kita lihat mengapa berlaku konflik, kerana suami ataupun isteri tidak memainkan peranan. Yang kedua, suami isteri tidak sensitif. Semua isteri saja yang sensitif. Nampak tu kotor, suami nampak tu bersih. Nampak bilik anak berkemah, berselerak, suami kata okey, boleh tidur saja. Jadi benda tu beza. Masuk tandas anak, isteri nampak di sini kotor, sini kotor, isteri kata okey, asalkan boleh guna tandas, okey. Itu konflik akan muncul. Banyak sudut. Kemudian yang kedua tidak sensitif. Yang ketiga, kita lihat bagaimana
kurang faham, kurang ilmu dalam pengurusan rumah tangga. Jadi kita lihat kepada penyelesaiannya adalah, yang pertama adalah perlu ada satu perbincangan ataupun lebih dekat lagi muhasabah. Muhasabah ni penting sebenarnya. Jangan biarkan isteri saja bagi muhasabah dia dalam bentuk letteran. Betul tak? Muhasabah isteri ni bleter je. Kemudian bila isteri bleter, kita tak boleh terima. Isteri bleter je, kita tak boleh terima. Memang lelaki ni memang tak boleh terima letteran yang panjang lah. Tapi saya suka je. Jadi bila terima letteran, tak boleh terima. Sebab apa? Suami malas berfikir. Isteri yang fikir lebih-lebih tentang anak, tentang kebersihan, tentang macam-macam, masak dan sebagainya. Dia malas fikir. Jadi ini satu mungkin kesilapan bagi lelaki lah. Saya mewakili lelaki. Kesilapan bagi lelaki bila mana dia kurang bawa berbincang, bawa muhasabah. Dan timing muhasabah tu pun perlu cari masa yang sesuai. Kalau boleh, janganlah isteri sampai rumah, suami sampai rumah, jom nak bincang. Jadi dulu dia makin stres. Dah kat office tu stres, kena marah kat bos. Jadi bawa balik rumah nak bincang lagi isteri ni. Jadi benda tu timing tu tak betul. Kalau boleh lepas solat, lepas zikir, lepas tenang, lepas mengaji semua, bawa bincang. Anak-anak kita macam mana? Kita ni macam mana ni? Amalan dah makin kurang, Quran makin jauh, solat makin tak khusyuk. Kemudian amal ibadah lain pun makin teruk. Kena muhasabah. Dan kalau boleh ada peranan dan ada tindakan lepas tu. Yang keduanya adalah lepas muhasabah tu, kita perlu tunjukkan tauladan yang terbaik kepada anak-anak. Tunjukkan tauladan dan jadikan anak-anak tu sebutan dalam doa mereka dan sebutan dalam perbualan mereka. Lelaki impian mereka adalah seperti ayah dia, seronok. Lelaki ibu impian mereka seperti ibu dia. Lelaki impian nak jadi macam abi dia, ayah dia. Lelaki nak jadi macam ayah dia, satu role model yang baik dan terbaik. Kemudian tapi yang berlaku sekarang ini, kita menunjukkan satu role model yang sangat-sangat kurang baik depan anak-anak. Dari sudut perbualan, percakapan, dari sudut tindakan, contohnya minum berdiri, kemudian merokok. Kita marah anak kita merokok, Ustazah. Tapi kita merokok depan mereka. Macam mana tu, Ustazah? Jadi kita nak tunjukkan, anak jangan merokok. Ni salah merokok ni kanak-kanak. Tapi kita tunjuk merokok depan anak-anak. Dalam kereta kita merokok kadang dengan anak kecil. Yang tu, jadi kita rata-rata merokok. Kita tunjukkan contoh yang tidak baik. Jadi kita nak sungguh anak kita tidak merokok ataupun jangan melakukan benda yang tidak baik. Tapi kita tunjuk benda yang tak baik. Itu jadi konflik anak-anak. Ayah boleh, saya tak boleh. Ayah boleh, saya tak boleh. Banyak benda-benda tu. Jadi tu ada komen kata walk the talk. Maknanya kita kena tunjukkan apa yang baik. Jadi insya-Allah apa yang anak lihat tu kita baik. Jadi cabaran kita juga adalah, Ustazah, bila mana kita ni tak larilah anak-anak melihat kita dengan telefon. Ini cabaran juga. Kita marah anak kita pegang telefon lama-lama. Tapi kita tunjuk contoh kita dengan telefon berlama-lama. Bukan dengan Quran berlama-lama. Ini cabaran juga untuk muhasabah diri sendirilah. Sebagai suami terutamanya. Kita sebagai suami ni, apa-apa pun mesti dia melihat lebih kepada buruk bapa dia. Dia melihat baiknya ibunya. Yang ni cabaran. Sebab memang kadang-kadang yang dipertunjukkan kepada mereka tu lebih dekat dan lebih cepat mereka belajar berbanding dengan kalau kita beri arahan, kita beri cakap dengan mereka. Jadi itu antara yang perlu kita ni lah. Cabaran perlu diselesaikan dengan cepat. Jangan tunggu lama-lama. Kalau Ustazah merajuk, kena cepat-cepat pujuk supaya orang boleh dengar ceramah lagi. Kalau tak pujuk, Ustazah merajuk nak ceramah, habis. Tapi kelebihan Ustazah ni dia kuat. Dia boleh twist emosi, tetapi tak bagus sebenarnya. Sebab tekanan mungkin daripada pengurusan staff dan sebagainya. Dan dia perlu uruskan jadual ceramah juga dan juga uruskan staff. Jadi benda yang terlalu besar untuk difikirkan. Jadi satu beban lah. Kalau orang lain mungkin ceramah saja, tidak memikirkan 100 orang staff. Tetapi Ustazah fikirkan 100 orang staff, kemudian memikirkan ceramah, lepas fikir staff sampai petang, balik rumah nak uruskan anak-anak pula.
Jadi kalau saya tak support, jadi saya seorang yang kejam lah Ustazah kan. Maknanya memang biarkan Ustazah uruskan lagi anak-anak pula. Jadi satu beban, satu cabaran. Jadi insya-Allah lah itu sebagai perkongsian. Maknanya suami sendiri kena berperanan sebagai suami yang sebenar lah dalam memimpin tangan isteri dan memimpin tangan anak-anak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Subhanallah, subhanallah. Macam itulah muslimin-muslimat. Suami saya ni seorang yang sangat memahami, sangat bertolak ansur. Alhamdulillah, itu satu rahmat daripada Allah. Allah kurniakan dalam hidup saya. Satu nikmat yang tidak terucaplah dengan kata-kata. Saya perlu buktikan dengan satu pengorbanan dalam hidup. Saya perlu buktikan dengan kesyukuran dalam erti kata yang sebenar. Tidak cukup dengan kalimah alhamdulillah. Banyak urusan anak-anak memang suamilah yang cover pendidikan anak sekalipun. Masya-Allah, Allahu Akbar. Jadi saya juga adalah seorang wanita biasa, seorang perempuan biasa kan, seorang isteri biasa. Bukanlah luar biasa, tidak ada keluhan kan, sentiasa manis muka, suara yang sentiasa rendah dan lembut. Saya juga macam tuan-puan, macam muslimat sekalian, masih berjuang. Nak cakap pun rasa sedih kan. Tapi apa yang saya mampu buat, masya-Allah, sebab saya tahu dengan kekurangan yang ada pada diri saya, kesilapan berulang yang saya buat, yang saya mampu buat, saya minta maaf. Saya minta maaf, saya mengharapkan suami akan maafkan saya. Sebab nak patah balik dah tak boleh. Nak seduk balik kata-kata dah tak boleh. Nak patah balik ni apa yang kita boleh buat kan. Betul lah, kita bukan hidup dengan masa lepas kita. Kita bukan juga hidup untuk masa depan yang belum pasti. Tapi kita hidup dengan apa yang ada pada hari ini. Jadi hari ini alhamdulillah hari Jumaat yang barakah, Allah bagi kita peluang lagi sekali. Kan, peluang lagi sekali. Setiap hari adalah hari baru untuk kita ambil peluang untuk jadi orang yang lebih baik. Dan bagi orang yang, maksudnya macam kita, kadang saya guna, insya-Allah bang ini saya jadi isteri yang lebih baik. InsyaAllah hari ni saya boleh, saya jenis macam tu. InsyaAllah, walaupun suami kata yelah, macam tu kan. Lepas tu, walaupun tengah hari, tiba-tiba buat sesuatu yang maksudnya, yang hilangkan identiti isteri solehah tu kan. Yang hilangkan identiti tu. Macam, kan kita macam nak cuba, okay, lembut, berwajah manis. Tiba-tiba je, setengah hari Allah dah uji. Ada something berlaku, dah lupa dah janji pagi tu. Tapi besarnya kemaafan yang disediakan oleh seorang suami dan seorang isteri. Macam tu kan. Suami orang lelaki mungkin dia tak ada nak cakap, ada tiba-tiba bangun pagi bermotivasi. Okey, hari ni abang nak jadi suami yang lebih baik untuk awak. InsyaAllah doakan abang akan cuba gini. Begitulah ya, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Isteri pertama. Dan selamanya. Masya Allah, amin Rabbal Alamin. Apa ni, soalan yang terakhir lah Encik suami ya. Alhamdulillah. Okey, saya minta Encik bagi contoh bagaimana Nabi menyantuni isteri. Okey, saya pun nak tanya Encik kan, orang perempuan ni kadang dia minta sesuatu yang, okey contoh saya bagi ramai juga orang perempuan kata dia harap suami dia panggil sesuatu yang dia suka. Kan Nabi dia panggil apa yang isteri suka. Tapi suami ni dia macam kata tak biasa, malas lah awak ni, orang lain nak panggil, awak nak panggil juga. Jadi macam mana ni bila isteri ni nak terima situasi tu, yang sebab saya tengok ramai juga yang luah. Ustazah, jangan harap lah suami saya nak panggil macam tu. Tak adalah. Lepas tu bila dia tengok, dia dengar, dia tengok artis kan. Artis tu suami dia panggil sayang. Kita kata abang ni artis pun boleh panggil sayang-sayang. Kita ni orang, contoh, saya bagi contoh ya, perkataan sayang ke darling ke, ini apa-apa. Kita kata Nabi pun meragikan. Buatlah ikut sunnah Nabi, contoh kan. Okeylah, situasinya suami tetap tak nak juga. Macam mana isteri ni nak menerima? Kan, nak terima je lah, nak macam mana. Sebab kadang-kadang saya dengar ayat-ayat orang perempuan, Zaza, tak ada harapannya. Saya kata, kenapa tak mengharap? Kenapa tak berdoa? Tak ya, macam dia dah jadi satu kekecewaan yang panjang. Faham tak? Kekecewaan yang panjang. Dan bila kekecewaan tu panjang, dia mula fikir bukan-bukan.
Dia mula fikir negatif. Faham kan? Dia jadi benda yang tak patut dia marah pun dia jadi marah. Padahal dia tak puas hati benda tu dia simpan. Jadi macam mana tu? Sama ada suami kena berubah ataupun isteri yang kena berubah ni, Encik? Masya Allah soalan. Tak ada mudah lagi Ustazah. Macam ni. Satu, saya melihat panggilan ya Ustazah. Panggilan antara mana lebih tinggi darjat ya Ustazah? Panggilan Ustazah sendiri ke atau panggilan nama Ustazah ke? Panggilan contohlah macam Ustazah sebut darling ke sayang ke? Mana lebih tinggi Ustazah? Panggilan Ustazah kan lebih tinggi. Okey. Jadi saya panggil Ustazah lah. Ustazah Asma Harun lebih menghormati ilmuwan. Jadi tak perlulah panggil perkataan-perkataan lain lah. Panggil Ustazah. Romantik tak? Mana boleh macam tu. Masya Allah. Kami ada panggilan kami jugalah. Tapi kami tak ceritalah kan. Macam Rasul panggil Aisyah Humairah kan. Si pipi merah. Macam tu kan. Sama juga dengan isi-isi yang lain. Nabi panggil juga Aisyah. Kan nama pendek. Jadi panggil nama pendek pun boleh. Aisyah panggil Rasulullah? Aisyah panggil Rasulullah. Ya Rasulullah. Kemudian Aisyah panggil juga kadang-kadang nama. Ya Ustazah lah. Tak boleh lah macam tu. Rasulullah adalah Nabi kan. Sekalian. Dia pergi kepada tadi tu. Pergi kepada apa yang isteri suka, apa yang suami suka. Betul kan? Betul. Dan panggilan ni sesuatu perkara yang sangat mempengaruhi komunikasi. Sangat mempengaruhi komunikasi. Sangat penting. Dalam Al-Quran kan? Ya bunaya, wahai anakku. Ya bunaya ni maksud dia wahai anakku sayang. Sebab kalau ya walidi contoh kan, ya aulad, wahai anak-anak, dia maksud ya bunaya. Kenapa Nabi Luqmanul Hakim bukan panggil nama? Kan bukan panggil nama. Tapi wahai anakku sayang. Ya bunaya tu maksud dia lebih dalam. Bukannya anak saja. Wahai anakku sayang. Dan sebagainya. Jadi kadang-kadang dalam komunikasi ni kan, yang menghalang komunikasi yang baik tu, bila ada halangan awal lagi. Halangan yang berkaitan dengan panggilan. Encik nampak tak naik 4.1? Sebab topik ni penting. Memang penting. Bagi orang perempuan penting panggilan ni. Sungguh. Walaupun bagi lelaki tak penting. Bagi lelaki hai serabut asyik dia minta ni. Tapi betul tak puan-puan, orang perempuan? Sebab apa? Benda tu dia pergi, dia macam ni tau. Bayangkan hari-hari suami panggil, sayang, jom sayang. Okey, jom sayang. Benda tu adalah proses mendidik seorang suami terhadap isteri. Akhirnya isteri tu memang jadi penyayang. Dan akan menyubur kasih sayang dengan perkataan sayang tu. Subhanallah. Kalau saya nak ceritakan satu kisah benar. Satu kisah benar yang saya jumpa muslimat ini di Masjidil Nabawi. Di Masjidil Haram. Saya tak pernah kenal dia di Malaysia. Dia kenal lah saya kan, jumpa. Lepas tu kan, subhanallah, dia bersama seorang sahabat lagi. Lepas tu dia menangis, dia tengok saya. Dia mula cerita, dia kata, Ustazah, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak pada Ustazah. Saya kata, kenapa? Ada beberapa ayat yang Ustazah kongsi, wa ufawwidu amri ilallah, kemudian zikir asma husna ya bari, yang telah berjaya merawat saya, yang telah tak siuman. Ayatnya nak sebut gila, tak adalah gila. Selepas kematian arwah suami dan 2 tahun yang lepas. Lepas tu kan, kawan dia sebelah bercerita. Kawan sebelah pun cerita, kata, Ustazah, saya jadi saksi bahawasanya isteri sahabat saya ni, kawan saya ni, dengan suami loving couple, sangat berkasih sayang. Dan perkara pertama yang dia cerita, Ustazah tahu tak, suami dia panggil dia apa? Baby, my love. Maksudnya ayat-ayat macam tu. Dia pula panggil suami dia begitu. Itu perkara pertama yang dia cerita. Saya kata, ya Allah, sweetnya. Ya, sampai mereka umur 60 lebih, mereka masih lagi bersayang-sayang, Ustazah. Bersayang-sayang. Lepas tu, sebab itu saya tahu kesan bila suami meninggal, isteri ni terlalu tak boleh nak menghadapi kehilangan tu, sampai hilang waras, hilang akal.
Dia kata, Ustazah, saya dah tak boleh fikir apa. Saya lost betul-betul. Saya memang, sebab saya sepanjang hidup saya memang dengan suami. Kami bekerja bersama-sama kan. Sangat rapat dan sebagainya. Lepas tu dia pun ceritalah. Satu lagi dia kata, kawan saya ni pernah urut saya sakit kaki. Ni kawan yang bercerita. Kawan sebelah nangis-nangis dah ni. Saya urut kaki. Saya sakit kaki masa tu dia tolong urut. Tiba-tiba Ustazah dia cium kaki saya. Dia cium kaki saya. Saya kata, kenapa dia? Awak kenapa cium kaki saya? Dia pun kata, saya terlupa. Lepas tu saya kata, rupanya Ustazah, selama dia hidup, dia selalu urut kaki suami dia. Lepas tu dia akan cium. Ini contoh. Saya bagi contoh. Bukan kita kena buat ya. Maksudnya dia ciumlah sikit. Jadi, dan suami dia pun sama. Akan kata, kenapa, macam sayang ke kan? My love ke ataupun baby. Dia panggil baby. Dia panggil adik. Panggilan-panggilan macam tu. Adik tak payah buat. Tak payah cium kaki abang. Macam tu lah kan. Dia kata, jadi sebab dia, lepas suami meninggal, dia jadi terbawa-bawa. Dia macam dia terlupa. Macam mungkin dia rasa macam dia urut kaki dia suami dia. Lepas tu dia buat perbuatan tanpa sedar itu pada ni. Lepas tu dia pun menangis teringat dekat suaminya. Maksudnya, mereka pasangan yang sama-sama saling sayang menyayang, kasih mengasihi. Jadi, subhanallah, Allahu Akbar. Bagi saya, sebagaimana kan selalu orang sebut, komunikasi ni sangat penting. Walaupun 3 patah perkataan boleh ubah hidup kita. Saya sayang awak. Saya perlukan awak. Saya rindu awak. Saya maafkan awak. Betul. Walaupun 3 patah. Tapi boleh mengubah hidup. Ya. Bukan saya minta maaf, saya maafkan. Saya minta maaf. Masya Allah. Betul, Encik. Ataupun 3 patah perkataan juga boleh meruntuh dan merosakkan rumah tangga. Saya bosan dengan awak. Kan? Saya benci awak. Ataupun saya ceraikan awak. Contoh kan. Saya fed up dengan awak. Walaupun perkataan itu subhanallah simple, ringkas tapi boleh merosak dan meruntuhkan rumah tangga. Sama juga walaupun 3 patah perkataan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya nak berpesan kepada suami-suami kan. Suami-suami panggil bagi daring lagi. Terkejut Ustaz. Okey, tajuk pagi ni sungguh seronok. Suami yang baik selalu memaafkan. Suami saya pesan dengan saya, jangan letak 1% di hati. Letak Allah di hati sebab bila Allah uji kehilangan salah seorang kita terlalu sedih. Terima kasih sayang. Lagi satu ayat power. Terima kasih sayang. Betul tu kan. Encik macam mak saya panggil abah. Suami encik. Suami encik. Savekan. Okey. Saya orang perempuan Masya Allah sama juga saya rasa kan. Orang lelaki pun suka kan dipanggil dengan panggilan yang okey, orang lelaki suka dipanggil macam mana? Encik suami. Encik suami. Okey, lagi? Pak Mung, Pak Ayah. Oh, Pak Mung, Ayah Mung, Tok Mung. Okey, lagi? Suami suka tak kalau isi panggil sayang? Suka. Suka kan? Sebab apa jadi suka kalau panggil sayang? Dia rasa macam mana? Hati tu berbunga-bunga. Berbunga-bunga sebab datang daripada hati. Datang daripada hati. Betul. Maksudnya bila kita panggil anak kita pun, contoh kita panggil, terpulang ya panggil apa contoh? Sayang, jom makan. Maksudnya panggilan itu sebenarnya ekspresi yang isteri tu sayang suami. Faham tak? Sayang suami. Sama juga bila suami memanggil. Sama juga kita kalau kita panggil anak. Atika sayang. Maksudnya panggilan itu menyatakan bahawasanya kita sayang Atikah. Kita tak perlu dah nak cakap Umi sayang Atikah, Umi sayang Luqman. Tapi dengan panggil Luqman sayang, Sarah sayang, sini kejap Sarah. Oh, Sarah sayang. Jadi subhanallah panggilan itu menjadi satu bahasa hati menunjukkan kita sayang. Sebab itu tuan-puan sekalian. Tapi ada orang, you. Okeylah, tak ada masalah. Saya, awak. Dia memang, itu adalah panggilan yang dia rasa itu panggilan yang, dan pasangan dia pun okey. Dia panggil, betul lah. Panggilan tu nak suburkan rasa kasih sayang yang berpanjangan. Dalam membahagiakan setiap saat dalam rumah tangga. Tapi bila isteri nak marah suami, dia tak keluar sayang ke kadang-kadang. Dia keluar apa agak-agak? Dia keluar Papa.
Yelah. Ayah. Dia macam ni. Datuk. Mula-mula sayang. Lepas tu jadi yang je. Yang, bangun yang. Lepas tu jadi ang. Makin kurang. Sayang, ang, yang, lepas tu ang. Hang. Macam tu kan contoh. Sebab itu kalau orang yang dah biasa panggil sayang, dia marah pun dia sebut sayang. Sayang ni kenapa? Marah pun panggil sayang lagi. Faham tak? Sayang ni kenapa lambat sangat? Jadi kurang-kurangnya marah tu tak teruk sangat. Faham tak? Betul. Jadi bila dah biasa panggil sayang, marah pun masih panggil sayang. So dia tak jadi teruk sangat lah Encik. Encik faham kan? Okey. Jadi macam mana tu? Isteri kena berubah ke suami kena berubah? Kalau bab panggilan ni. Dua-dua kena berubah. Okey, dua-dua kena berubah. Maksud saya situasi tadi, isteri memang nak suruh dipanggil dengan panggilan yang dia suka. Suami pula tak nak. Jadi macam mana tu? Isteri kena berubah supaya terimalah hakikat dan suami dia macam tu, ataupun suami ni kena berubah, belajar kan untuk jadi memanggil bukan benda yang nak suruh panggil teruk, nak suruh panggil menjadi lebih baik. Kan suami akan disebut orang yang paling baik dengan kamu, orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Kalaulah bos minta sesuatu kita cuba tunaikan. Kalau kawan-kawan minta sesuatu kita cuba tunaikan. Kalau anak minta sesuatu kita cuba tunaikan. Ibu kepada anak-anak minta. Macam mana? Siapa yang dalam situasi ni kau nak cakap dua-dua kena berubah? Okey, itu ayat umum lah, ayat selamat. Betul. Tapi okay, mungkin Encik boleh komen sikit. Sikit lah. Jadi dalam kita nak, macam tadi nak suburkan rasa sayang dalam rumah tangga, tidak ada masalah kalau kita menggunakan istilah panggilan yang manja. Tak ada masalah insya-Allah. Jadi memang tak ada masalah insya-Allah dalam kita nak meraihkan isteri yang banyak berkorban, yang banyak bersusah payah untuk kita yang susah ni. Okey. Jadi tak ada masalah insya-Allah, tak ada masalah. Jadi ustazah lepas ni nak suruh panggil apa? So panggil sayang, darling, anja, baby, adik. Tu. Jadi ustazah kena urut saya dulu dah baru saya panggil. Boleh. Oh, okey. Ada give and take lah. Okey. Jadi subhanallah. Tapi dalam satu keadaan saya rasa mungkin ramai di kalangan yang tengok hari ni dah mungkin mengimpikan perkara yang sama. Pasangan atau suami ni dah lama tak panggil sayang. So, tahun pertama kahwin je sayang. Lepas tu panggil maknya sampai sekarang. Jadi mungkin dah 20 tahun kahwin ni nak kembalikan sayang seumpama tahun pertama tu kan. Mungkin satu keadaan tu perlu luahkan. Macam hari ni ustazah dah luahkan di hadapan ramai. Jadi mungkin semua boleh luahkan pada pasangan masing-masing. Duduk. Saya luahkan ni mewakili orang perempuan. Mewakili perempuan? Ya, sebab insya-Allah kami pun memang jangan salah faham tuan-puan sekalian, sebab kami memang ada panggilan masing-masing lah. Dan panggilan tu selalu berubah-ubah kan, ikut mood. Kadang panggil dengan panggilan ni, kadang panggil panggilan ni, macam tu. Jadi biarlah jadi rahsia antara kita kan. Jadi subhanallah, sama juga dengan sahabat-sahabat, kita kena bawa bincang perkara ni. Kena bawa bincang sebenarnya. Betul. Ini bukan perkara ringan. Sebenarnya suami isteri bawa bincang elok-elok. Kau tak hidup bengkak je. Betul. Lepas tu kan bila dia tengok drama, dia tengok kawan dia, lepas tu ada orang kan suka suami tak romantik, sedih. Tengok suami tak romantik, sedih. Ustazah buat luar perasaan. Ustazah dari ayang dah melayang. Betul. Saya pun panggil sayang juga Ustazah. Ustazah demand. Best lah Ustazah dan Ustaz. Okey. Saya last kan saya nak sebut. Saya nak sebut apa tadi? Terlupa lah Encik. Biasa tambah sikit tu. Tambah. Jadi dia perlu suburkan selalu sebenarnya. Suburkan selalu. Sebab apa? Sebab cabaran sentiasa ada. Kemudian masa kita semakin menua. Kemudian nak kekalkan keadaan yang kata mesra, romantik itu memang dalam keadaan yang kata masing-masing sibuk dengan urusan kerja dan sebagainya. Jadi masa bersama tu sangat singkat. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dengan kemesraan itulah, dengan panggilan terutamanya. InsyaAllah boleh. Jadi kita rasa boleh walaupun sekejap mana kita jumpa kan 7 dah keluar rumah, kemudian jumpa pukul 6, pukul 7 pula. Kemudian penat, kemudian masa yang ada tu berkualiti tu dengan kita, dengan anak-anak, dengan pasangan. Jadi kita manfaatkan melalui salah satunya adalah dengan panggilan untuk menaikkan semangat, menghilangkan letih dan menambahkan rasa kasih sayang, menyuburkan rasa kasih sayang tu insya-Allah. Betul Ustaz.
dia orang duk cakap macam Ustazah luah perasaan ke ni? Ustazah meluah perasaan. Sudah Encik kena betulkan. Tak ada, insyaAllah panggilan sentiasa ada panggilan romantik kepada Ustazah, ada yang special lah insyaAllah. InsyaAllah macam akan datang. Okey, macam ni Encik suami kan. Saya sebut bengkak tadi, orang kata bengkak tu kan. Mungkin ada orang rasa saya nak cerita pengalaman saya. Pengalaman ni kan, masa tu saya handle program. Dulu saya selalu buat program pasangan suami isteri. Kan saya jadi pengurus program, maksudnya handle hampir sepenuhnya program tu 3 hari 2 malam. Encik suami tahu. Kan program suami isteri yang umur 50 tahun ke atas, pasangan dah dua-dua umur 50 tahun ke atas. Tak ambil yang muda-muda ni. Cari yang makcik pakcik dah kahwin 30 tahun, ada kahwin 40 tahun, 50 tahun ke atas umur barulah diterima. Mereka datang dekat hotel, duduk berdua-duaan. Anak-anak pergi hantar mak ayah dia pergi program. Ingat tak Encik? Banyak kali Encik suami pun teman saya bawa anak-anak juga. 3 hari 2 malam sepenuhnya dengan saya. Cuma ada pengisian-pengisian ustazah tu yang berbeza. Tapi banyaknya ceramah saya handle. Tahu tak apa peraturan yang saya buat? Mula-mula dia orang masuk dewan ni kan. Pasangan suami isteri suami isteri umur 50 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan saya rasa ada umur 70 tahun datang. Subhanallah, anak-anak mari hantar. Ini syaratnya adalah usia perkahwinan 30 tahun ke atas. Jadi yang datang biasa 50 tahun ke atas. Masa tu kan, reponya mula-mula datang, okey saya ucap terima kasih semua datang. Baiklah, gini sekarang saya minta para suami berdiri di belakang isteri. Kan duduk atas kursi. Saya bagi arahan, suami duduk belakang isteri sekarang. Okey, suami pun berdirilah belakang kursi. Okey, sekarang letakkan tangan atas bahu isteri. Maksudnya saya suruh orang lelaki tu letak tangan atas bahu isteri. Okey, sekarang urut isteri masing-masing. Dia penat kemas beg. Betul tak yang kemas beg nak datang program ni isteri? Suami jawab, betul. Ada banyak pasangan, dalam 30 pasangan. Betul, dia kata. Lepas tu, okey, urut sekarang. Bila time urut tu, tahu tak apa berlaku? Beberapa pasangan menangis teresak-esak. Bila urut tu, menangis teresak-esak. Isteri start menangis dulu. Saya pun tanya, makcik kenapa makcik nangis? Sepanjang nikah tak pernah suami urut Ustazah. Sepanjang nikah pakcik ni tak pernah urut akcik ni inilah kali pertama. Alhamdulillah, syukur impian akcik nak suami urut tercapai hari ni. Subhanallah. Siapa kata orang dah kahwin 30 tahun tak ada impian, tak ada keinginan? Maksudnya isteri tu selama ni dia bengkak, simpan. Mungkin dia pernah cakap tapi suami ni malas. Kan tak nak ambil pot, nak manja-manja, nak ngurut. Panggil tukang urut lah. Kan contoh macam tu. Tapi bila suami urut tu kan, lepas tu suami pula, dah pakcik kenapa nangis? Saya baru tahu isi saya dah tua Ustazah. Dah tinggal tulang yo. Saya kata, pakcik, itulah isteri pakcik. Yang pakcik dah kahwin 30 tahun lebih. Dia dah tua. Pakcik sedar tak pakcik tua juga? Yo, tahu saya pun dah tua. Saya nampak tangan saya ni tua Ustazah. Saya bila nangis saya rasa apa? Inilah isteri saya, isteri pakcik, isteri saya ni, isteri Dan ni. Yang susah payah untuk saya. Inilah tulang 4 korek yang buatkan saya air, yang masakkan saya, yang lahirkan anak-anak. Masya Allah, nangis pakcik tu. Ni mana betul ni? Subhanallah. Lepas tu saya suruh lagi pakcik-pakcik tu. Okey, sekarang tuan-tuan, pakcik-pakcik, saya panggil pakcik tak apa yo, sebab pakcik-pakcik ni umur macam mak ayah saya. Tak apa Ustazah, walaupun ada orang kaya ke apa. Lepas tu saya kata sekarang, okey, pergi sebelah telinga isteri. Sebelah telinga isteri bisik. Abang sayang. Sayang, abang sayang pada sayang. Saya buat skrip. Saya kata sekarang bisik dekat telinga isteri tu. Sayang, abang sayang, kak sayang. Mula pakcik kata, hai tak roti lah Dan nak sebut ni. Ada pakcik-pakcik tu kan tak roti nak sebut ni. Kena sebut. Ini first lagi dah ni. Saya suruh buat macam sebut sekarang. Bisik kat telinga. Cakap sayang. Lepas tu suami pun bisik lah. Gelak-gelak kan bisik. Isteri nangis lagi. Ada yang nangis.
Kenapa makcik nangis? Kali pertama dia cakap sayang. Kali pertama dipanggil sayang. Saya kata, ya Allah, syukur. Pakcik tahu tak? Isi pakcik lama dah nak dengar pakcik cakap sayang. 30 tahun dia nunggu, 40 tahun dia nunggu. Syukur. Pakcik cakap bukan tak sayang Ustazah. Kalau tak sayang tak ada sampai 40 tahun. Cuma tak roti dia nak cakap sayang. Nak cakap. Kena ada orang paksa macam ni baru reti. Saya kata, ya, saya faham. Jadi lepas ni saya cakap apa tahu? Okey. Syarat program 3 hari ni. Perut. Perut. Betul. Encik pun tahu. Saya suruh suami pegang perut. Cik. Yang tu memang menangis. Lagi teruk pakcik tu menangis. Tahu tak? Saya cerita ni bukan saya cerita rekaan. Tuan-puan sekalian. Saya rasa 3 siri, 4 siri saya handle. 3 hari 2 malam. Program usia perkahwinan 30 tahun ke atas. Yang mari nenek-nenek, pakcik-pakcik. Saya kata ada syarat program ni. Sepanjang 3 hari 2 malam, ada 3 P. Ada 3 P saya kata. Yang pertama, kena pegang. Yang ketiga, kena pimpin. Yang kedua, pimpin. Kan? Yang ketiga, kena polok. Apa tu Ustazah? Ya, kalau berjalan tu, kena pimpin tangan. Sepanjang program ni, kalau berjalan, pimpin tangan tu. Tak besok, kena besok. Tak ada orang lain kat hotel ni. Pakcik-makcik je. Yang kedua, kena pegang. Sebab ada yang jalan terketar-ketar tu, kena pegang. Bawa jalan tu pegang. Sebab pimpin tadi kena pegang. Lepas tu polok pula. Dia tahu polok pula. Sebab apa tuan-puan sekalian? Ada yang datang tu kan, anak dah cakap awal-awal, mak ayah dah tidur asing. Tak duduk satu bilik Ustazah. Ada pula gini kan, macam-macam. Saya kata itu kan polok tu bukan khalayak ramai. Pandai-pandailah pakcik makcik. Saya cerita ni bukan benda yang Nabi tak buat. Aisyah bercerita kan Nabi macam mana suka peluk anak kecil, suka ini dengan isteri pun sama. Pernah ketika itu Aisyah datang haid kan, kemudian Rasulullah pun kata Aisyah ni datang haid. Ini hadis yang sahih. Aisyah perasan dia keluar haid. Kemudian Aisyah keluar daripada selimut bersama dengan Nabi. Rasul pun dia seorang yang sangat memahami. Rasul kata apa? Aisyah, kenapa? Adakah kamu kedatangan haid? Benar ya Rasulullah. Rasul buat apa? Rasul tarik balik Aisyah maksudnya mungkin dalam pelukan ataupun datang rapat dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah selimutkan kembali bersama-sama dalam satu selimut. Masa ni umur Nabi berapa? Kan Nabi nikah dengan Aisyah ketika umur Nabi 53 sampai umur 63. Cita-cita Nabi belum berlari, Nabi kongsi buruh gigi, kan? Nabi sikatkan rambut. Bukan masa muda-muda ni, Nabi romantik sampai tua. Nabi romantik sampai umur 50 ke atas. Kalau romantik dengan Khadijah mungkin masa tu, dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, mungkin masa tu umur Nabi 25, orang kata orang muda. Tapi cerita banyak yang romantik ni dengan Aisyah. Jadi dengan Aisyah ni masa ni umur Nabi dah warga emas. Sebab tu saya cakap dekat suami-suami yang datang, tak ada alasan pakcik-pakcik tak nak romantik, buang tabiat lah, apalah. Apa ni Ustazah nak kena buat macam ni lah pula. Kan tak tua-tua macam ni buang tabiat. Saya kata, apa buang tabiat? Nabi umur 50 lebih sampai umur 63. Nabi buang tabiat kok. Tak ada. Nabi lah orang paling romantik. Dan bila kita buat supaya Nabi dapat pahala. Kan memang ini bukan sia-sia. Nabi sebut dalam satu hadis. Tak ada 3 perkara bukan sia-sia. Memanah, kemudian berkuda, kemudian kamu bermesra dengan pasangan kamu. Bukannya, contohlah kan, saya borak-borak kan, bang, kita gini borak-borak ni. Lepas tu kan, encik suami ni cakap, daripada layan awak borak, baik dan ngaji, dia pun ngaji. Memang mengaji tu bagus. Tetapi janganlah pula kita ni kata borak-borak suami isteri tu kosong, tak ada pahala. Dah keluar negeri. Satu lagi kan, saya ada buat program apa? Saya kata, okey, sekarang adalah acara apa? Saya kata, okey, slot pukul 2 ni, pukul 2.30, lelaki bawa baju, perempuan bawa 3 pasang baju, lelaki bawa 3 pasang baju. Apa pula Ustazah nak buat apa? Tak apa pakcik makcik, bawa je ya. 3 pasang baju yang perempuan, 3 pasang baju lelaki. Okey.
dia pun bawa petang. Saya pun gabung-gabungkan, hancur-hancurkan. Okey, sekarang dalam masa 3 minit. 3 minit Ustazah. Ya, dalam masa 1 minit saya rasa. Dalam masa 1 minit ke 2 minit saya tak ingat. Saya kata sekarang semua orang lelaki duduk depan lompok baju ni. Sekarang lipat. Lipat baju. Suruh lipat baju. Orang lelaki kelang kabut. Lipat. Dah selesai. Lepas tu semua isteri tengok. Kik gelak. Lepas tu kan, orang lelaki lipat baju dalam 1 minit kan. Dengar ada yang bergulung, ada yang bergumpal, ada yang memang mengarut-ngarut. Lepas tu kan, saya kata okey sekarang orang perempuan pula dalam 1 minit lipat semua baju ni. Orang perempuan lipat, relax, atas angin pun ada. Pap. Lepas tu suami tengok. Macam mana awak buat Lepas tu saya kata, selama ni siapa yang banyak lipat kain? Orang rumah. Susah ke senang? Susah lah Ustazah lipat kain. Ingat senang. Baru pakcik tahu selama nikah orang rumah lipat kain kan. Bukan senang. Tapi isteri tu buat dengan kasih sayang. Isteri tu usaha cuba juga buat. Lama-lama tangan dia tu mahir. Subhanallah. Lepas tu kan, sekarang pakcik nak cakap apa kat isteri? Terima kasih lah, dah 30 tahun awak lipat kain dan Ingat senang, rupanya susah juga. Sebab itu kadang-kadang kan, orang perempuan tu mulut muncung kan. Muka tu kan merajuk. Sebab apa? Dia bukan buat kerja senang pakcik Kerja tu susah. Tapi dia je buat-buat senang. Jadi pakcik, susah kau kalau nak cakap terima kasih. Saya kata, susah kau nak cakap terima kasih. Mana susah? Lipat kain kau cakap terima kasih. Terima kasih lagi senang Ustazah. Kalau macam tu, pakcik cakaplah terima kasih. Terima kasihlah sayang lipat kain. Cakap terima kasih tu, hilang penat. Isteri tu hilang penat. Alah abang, kerja sikit yo, tak ada susah yo, tapi terima kasihlah. Sebab itu tuan-puan sekalian, kadang-kadang isteri ni, orang perempuan ni bukan nak suruh suami tu buat pun. Kan, tapi kurang-kurangnya ucapan terima kasih. Ucapan cakap sayang. Hilang ponek dia tu Hilang ponek dia. Itu adalah, sebab itu kan, man la yashkur linnas, lam yashkur lillah. Siapa yang tak reti berterima kasih pada manusia, Nabi kata, dia tak berterima kasih kepada Allah. Masya Allah. Man la yurham, la yarham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Saya kan bila sebut memori ni rasa nak kena buat lagi lah program-program macam ni. Program-program yang tak ada banyak cakap tau. Program ini banyak praktikal je. Banyak buat-buat je. Ada satu ketika tu kan, saya kata okey para suami masing-masing letak tangan kat perut isteri kat sebelah tu, saya cakap. Lepas tu pakcik pun letaklah tangan kat perut. Apa rasa Menggelebeh. Suami-suami ni cakap, menggelebeh perut tu Saya cakap, menggelebeh. Yang tu pakcik nampak. Pakcik berapa orang anak? Ada 5 Kek mana budak tu sebelum keluar? Kek perut ni lah. Dia pegang perut isi. Kek perut ni lah. Itulah jawab kenapa menggelebeh. Bosan tak budak tu keluar? Bosan. Isteri sanggup mengorbankan perut dia jadi stres tu, membesar tu sebab mengandungkan. Belum cerita yang kat dalam tu apa jadi tu, rahim apa, nak terbuka ni gini. Jadi sekarang boleh tak pakcik-pakcik cakap terima kasih sebab mengandungkan anak, melahirkan apa. Tahu tak tuan-puan sekalian, ada berapa orang pakcik, Ustaz pernah tengok kot kan, menangis teresak-esak nak cakap terima kasih dekat isteri tu. Dia pegang perut, dia nak cakap ni tuan-puan sekalian, nangis ni pakcik teresak-esak. Isteri pula pujuk. Di Sabah tu kan, isteri pula sabar. Masa ni dekat Sabah, dekat Sarawak. Program kita dekat Sarawak. Sebab saya bila tengok ada program pasangan dekat Sarawak, dia panggil saya kan, handle program suami isteri. Pakcik umur 70 lebih kot, isteri pun 60 lebih macam tu kan, nangis. Kenapa pakcik? Dia kata pakcik tak boleh nak cakap. Pakcik tak pernah ucap terima kasih pada isteri pakcik ni sebab lahirkan anak. Pakcik ambil peluang ni, dia pun cakap, saya ucap terima kasih lah banyak-banyak. Awak susah payah, dia pegang perut isteri ni, susah payah mengandung anak saya. Saya ni duk bangga dengan anak, tapi awak yang susah payah duk mengandung. Terima kasih sebab awak melahirkan susah payah sampai macam nak mati. Awak nyusu pula. Satu dewan menangis.
Sebab masa tu saya bagi mic tau, saya bagi mic. Menangis ni, yang lain pun menangis juga. Ucap terima kasih. Masya Allah, Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Itu saya nak cerita, saya dulu masa jadi perunding cara rumah tangga, saya banyak buat benda-benda yang, yelah cakap tu cakap, tapi kadang cakap pun dah tak, cakap tu bukan kata tak guna ya. Buat terus. Bukannya cakapnya, kita pakcik kena panggil isteri gini-gini. Tak ada, saya suruh cakap terus. Isteri sekarang minta maaf dengan suami, pegang tangan suami, minta maaf sungguh-sungguh sebab kita banyak buat dosa dengan suami. Ngaku bahawasanya kita gini-gini. Siri memang tak susah nak suruh nangis. Pegang tangan dah nangis dah. Nangis-nangis. Penutup sangat best. Program ni penutup ya apa? Surat cinta kepada pasangan. Surat cinta. Masing-masing diberi kad. Saya kata lama ni kan SMS, duduk WhatsApp. Sekarang ni tulis dengan tangan. Masing-masing isteri masa menulis nangis. Suami masa menulis menangis. Lepas tu saya tanya, volunteer siapa yang nak baca kad dia? Siapa nak baca kad dia? Ada pakcik. Pakcik nak baca. Duhai isteriku yang tercinta. Oi pandai pakcik berbunga-bunga. Engkaulah ratu di hatiku gini-gini kan. Kanda mohon maaf. Nangis-nangis ni. Sambil baca nangis. Isteri lagi lah teresak-esak. Memang kadang-kadang program-program macam ni kan menyuburkan kembali. Kasih sayang yang dah lama pudar, yang mula terkubur. Lalu kita korek balik. Kan tanam balik. Pokok dah kering. Kita subur balik dengan air dengan ni. Lepas tu kan kita tak ada suruh-suruh dah. Hari kedua, ketiga dah pegang tangan. Saya kata, ui asyik pegang ya pakcik-makcik. Yo Ustazah tak nak lopeh dah. Sebab apa? Saya ada main video. Bagaimana kesedihan bila isteri dah meninggal. Masa tu baru rindu-rinduan. Kan tunjuk video bagaimana banyak main-main video, main emosi. Saya dah habis program kita tutup dengan doa. Kan kita doakan supaya kasih sayang ini sampai ke syurga. Kalau masa muda boleh berkasih sayang. Sebenarnya makin tua, makin kena kasih sayang. Tapi ceramah ada. Tertambak hukum hakam. Yang nenek ni, yang pakcik ni cakap Ustazah. Yolah sekarang dah ada cucu kat tengah Ustazah. Jauh ni. Saya kata makcik tak boleh letak dah cucu kat tengah. Tak boleh letak. Ustazah cucu dipolok-polok pakcik ni ditolak-tolak macam tu kan pakcik mula mengadu. Tak boleh kalau suami tak redha makcik. Masa kahwin awal-awal dulu suami redha, berkasih sayang. Nak kau kita mati dalam keadaan suami tak redha. Bukan tak redha apa. Dah hujung-hujung usia letak cucu kat tengah. Pasal tu je. Tapi hati suami tu tidur tu malam tu. Geram ai. Bila suruh letak cucu kat tepi dah cakap menggatal lah pula. Awak ni dah kenapa? Dah tua-tua bangko nak menggatal lah pula. Nak duduk rapat-rapat. Ustazah, pakcik terasa hati. Tu yang saya pesan pada wanita. Kita berjuang nak jadi isteri yang baik masa kita muda. Tapi bila masa tua, kita rasa macam perasaan dan permintaan suami nak mesra-mesra tu macam nonsense, macam mengarut. Padahalnya, dan pakcik tu cakap apa ini masalah rumah tangga kalau saya handle. Dulu saya penulis rumah tangga. Pakcik-makcik datang mengadu umur 60-70. Ustazah, memanglah dah tua, tapi dalam ni muda lagi. Dalam ni muda. Dia cakap macam tu kat isteri dia. Sebab isteri tak nak tidur rapat, nak tidur bilik asing. Kan, cucu letak kat tengah. Kan, bantal tu banyak bersusun. Dia kata memanglah pakcik ni nampak dah tua, tapi dalam muda lagi Ustazah. Kan, bukan tak nak, ada teringin juga nak peluk-peluk. Sebab apa ni? Dah sampai nak bercerai ni. Sampai nak bercerai. Lepas tu, yang makcik ni cakap, Wan ni cakap, alah dah tua bangko dah nak apa lagi Saya pun kata pakcik bawa lah makcik pergi jumpa doktor. Mungkin yelah ini sindrom menopause. Dia dah rasa macam bila bersentuh tu rasa karen. Kan dulu masa awal kahwin bersentuh tu magnet. Macam magnet. Jadi nak terlekat je bila dah lama kahwin tu macam karen. Bila tersentuh je zzzz. Macam tu faham ya? Ini antara isu dan masalah bila dah menopause. Pasukan pakcik ni jawab, tak ada pos-pos apa, pos-pos alasan ni berlaku. Saya kata pakcik ni bukan alasan, ini botol. Orang perempuan ni kalau dah menopause, kan dia ada masalah, dia bukan buat-buat. Dia rasa rimas, dia rasa serabut tengok pakcik, dia bukan buat-buat. Habis tu nak buat apa? Bawa pergi jumpa doktor. Nanti mungkin adalah doktor bagi pil hormon sikit ke. Kan adalah doktor buat apa. Benda tak bahaya pun.
Tak lama tu kan, asal datang nak bercerai. Saya ingat cerita ni. Makcik ni asal datang nak bercerai sebab suami pakcik ni kata buat apa jadi suami isteri lagi duk jauh-jauh makan pun dah asing-asing. Makcik ni kata, "Tulah Ustazah, rimeh lah dengan ni. Saya kata nanti jangan fikir nak berpisah nak apa, jangan. Lepas tu kan, tak lama kan, saya telefon je. Saya kata, "Assalamualaikum pakcik, dah lama sebulan kan. Macam mana?" "Alhamdulillah Ustazah suruh pergi jumpa doktor tu, alhamdulillah dah ada macam magnet sikit-sikit." Kan current yang tak boleh sentuh tu dah ada magnet sikit-sikit Ustazah. Okey, alhamdulillah. Maksud saya kata, dia cakap patutlah ingatkan perangai buruk dia, rupanya dia ada masalah kesihatan. Subhanallah, pasal ni pun orang lelaki kena bersedia. Sebab pra-menopause, proses isteri menopause, perempuan menopause, kadang dirasa panas. Kalau awal-awal kahwin dulu, "Bang, kenapa lambat balik rumah Kenapa lambat daripada masjid? Kan semayang dah habis 30 minit. Nunggu suami tunggu depan pintu. Tapi dah nikah lama-lama, dah 30-40 tahun. Bang, kenapa copek pula awak balik dulu mula kahwin, kenapa lambat balik? Dah lama kahwin, awak kenapa copek sangat balik Duk lama-lama pun tak apa. Balik pagi besok pun tak apa. Tidurlah kat masjid tu Contohlah ya. Ini cerita kisah benar. Seorang isteri umur dah 50 lebih. "Ustazah, sekarang kan," dia kata, "Acik rasa kalau dia balik lagi lambat daripada masjid lagi bagus. Kalau dia nak keluarnya mertai, acik syukur keluar. Tak tahulah kenapa acik ni macam serabut tengok dia dalam rumah. Macam goram macam panih Saya kata, makcik pergi jumpa doktor tu Makcik menopause berapa tahun? Dalam 2-3 tahun. Mungkin simptom menopause makcik ni belum lagi stabil ni, hormon kacau ni. Makcik kena rawat. Makcik sebenarnya sayang tapi entah rasa serabut. Dia buat salah sikit, acik dah marah-marah teruk-teruk dah. Jadi makcik, ini bukan normal bagi makcik kena buat sesuatu." Ustazah dah tak jadi macam Ustazah. Sebenarnya saya macam ni lah tuan-puan sekalian. Saya pula cakap banyak. Ustazah no pause. No pause. No pause. Subhanallah. Encik suami saya kata saya no pause. Maksudnya tak berhenti dan bercakap tu Okey, seronok sebab cerita Speech loss. Bukan speechless. Speech loss. Jadi lost. Kata-kata pun jadi lost. Yeah. Saya no pause, bukan monopause. Betul. Saya no pause. Tak berhenti. Encik. Okey. Jadi insya-Allah kami sebenarnya nak mengajak sangat tuan-puan sekalian untuk hadir ke webinar yang sangat istimewa yang akan diadakan pada pagi besok. Iaitu webinar Cara Bijak Rasulullah Mendidik Keluarga. Cara bijak Rasulullah mendidik keluarga. Bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Kalau siapa esok mungkin nak ada hal kan. Ustazah esok balik kampung esok pergi jalan-jalan nak pipin tangan dengan orang rumah dengan suami anda belilah dulu bersungguh Ustazah ajak ni. Anda ambil dulu slot ni, boleh tengok esok, boleh tengok lusa, tahun depan kau, ataupun beli lepas tu bagi ke anak kau tengok kan. Anak lah pula kan nak cakap, orang Terengganu ni cakap Nogori, tapi jadi kan saya cakap Nogori. Okey, jadi cara bijak Rasulullah mendidik keluarga ni, saya akan menyampaikan slot bagaimana cara Rasulullah mendidik anak-anak. Bondeno pula bagaimana Rasulullah mendidik remaja. Kaedah gaya moden cara Rasulullah, tapi cara Rasulullah nak sesuaikan gaya moden dalam mendidik remaja. Kemudian Ustaz Luqman ni insya-Allah sangat best tuan-puan sekalian berkenaan dengan bagaimana bab suami isteri. Sebab kita tahu Ustaz Luqman ni yang tulis buku ni Asal Garam Rumah Tangga Nabi, ada satu lagi warna merah. Ustaz Luqman ni dia ada banyak bukan teori, praktikal Nabi dengan isteri. Praktikal isteri dengan Nabi. Jadi sebenarnya tak cukup pun masing-masing panel 2 jam. Jadi dari segi pengalaman saya menguruskan konflik rumah tangga, kerja perunding cara, ketua unit runding cara dulu kan, pengalaman kami juga dan sebagainya dengan anak-anak, insya-Allah kita akan kongsikan bagaimana kaedah Nabi dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, dengan hanya serendah RM60, insya-Allah ada lagi 2 slot tambahan untuk esok. Waktu rehat tu Puan Farah Leong, cancer fighter. Kemudian seorang lagi, Ustaz Farid, akan berkongsi bagaimana amalan ibu mengandung. Maksudnya pendidikan anak daripada kandungan. Manakala
Puan Farah pula, anak-anak dia semuanya hafizah, hafaz Quran. Mu'alaf bagaimana dia mendidik anak supaya menjadi seorang hafizah dan juga dia cancer fighter, dah station 4. Doktor kata dah tak ada harapan. Tapi dia kuat semangat untuk anak-anak, untuk ummah dan sebagainya. Jadi nantikan perkongsiannya pada esok. Jadi tuan-puan sekalian, ada nombor telefon, hubungi ataupun tinggalkan komen di FB. Nanti kita akan hubungi tuan-puan sekalian. Ataupun saya terus sebut daftar melalui nombor WhatsApp 011-2090-2774. 011-2090-2774. InsyaAllah saya sendiri akan berkongsi 20 tip kaedah Nabi mendidik anak-anak. Kaedah Nabi didik anak sendiri ke, anak tiri Nabi ke, ataupun anak saudara ke, ataupun cucu ke, kita akan rangkum. Saya akan berkongsi 20 tip pada slot dalam 2 jam 20 tip. Maksudnya praktikal muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Dan ini juga adalah usaha dan ikhtiar kami untuk menjana pendapatan bagi menampung kos operasi kami. Kan staf ada dalam 1 orang, beberapa premis yang kita sewa dan sebagainya. Jadi kita give and take lah. Kami berkongsi ilmu, kepakaran, kemahiran, pengalaman. Kalian pula berkongsi rezeki dengan kami. InsyaAllah sama-sama kita menolong, bantu, membantu. Tapi lebihnya adalah kepada kami ingin menyampaikan dalam bentuk webinar yang teratur. Yang nampak bersistem. Ada merangkumi semua tajuk. Suami isteri ada, anak kecil ada, remaja pun ada. InsyaAllah bertemu besok muslimin-muslimat secara online dalam webinar tertutup. Subhanallah, anda akan dimasukkan dalam close group. Siapa ingin berinfak sempena hari Jumaat, subhanallah, Ustazah saya nak infak webinar ni kepada 10 orang lagi. Jadi dia bayar 600 sebab 10 kali 60 jadi 600. Sebab ramai juga yang nak masuk tapi tak mampu. Sempena hari Jumaat kita buka peluang. Siapa yang nak menaja, dan kita akan, siapa yang tak mampu bagi tahu juga. WhatsApp juga nombor tadi. Saya nak masuk sangat, saya nak belajar. Ada masalah anak degil, ada masalah anak suka menjawab, ada masalah ketagihan anak dengan gadget, ada masalah suami pula ketagih pornografi contoh, ketagih ni isteri juga ketagih Lazada, ketagih Shopee, apa sajalah tuan-puan sekalian, masalah-masalah dalam rumah tangga kita cuba rungkai pada 1 hari webinar besok. InsyaAllah. Allahu Akbar. Jadi siapa yang nak sangat masuk tapi Ustazah tak ada kewangan, tak mampu nak bayar 60 ni kan. Jadi bagi tahu WhatsApp kita, sebab alhamdulillah setakat ini dah ada beberapa orang yang menaja, yang memberi sumbangan. Jadi kita pun sedang mencari orang yang betul-betul tak mampu. Allah paling tahu siapa yang tak mampu. Jadi janganlah pula kita menipu. Jadi Allah Maha tahu kan siapa yang tak mampu. Janganlah menipu. Kita mampu tapi cakap tak mampu. Bagi yang betul-betul tak mampu, WhatsApp kita akan bagi juga peluang untuk masuk webinar ini secara percuma. InsyaAllah. Okey, penutup daripada Encik Suami. Silakan. InsyaAllah. 2 minit Ustazah. Jadi alhamdulillah banyak perkongsian dan juga tips-tips yang boleh kita sama-sama Ustazah dan saya dah lebih-lebih sebagai suami memahami keinginan isteri. Untuk suami di luar sana memang perlu faham kalau dah lama berumah tangga tu perlu kenal dah isteri. Tapi cabaran kita suami ni memang cepat lupa. Lupa pengorbanan isteri tu yang melahirkan anak, kesakitan tu. Suami ni memang tak sanggup pun sakit sikit. Sakit sikit dah terbaring berpuluh jam. Kalau isteri tu walaupun sakit, tuan Ustazah nampak ni, walaupun penat ke, walaupun stres ke, walaupun pening ke, tetap dia boleh berfikirlah. Berfikir, mencuba juga untuk menjadi isteri yang terbaik, alhamdulillah. Kemudian dalam pelbagai keadaan kita tengok isteri mungkin di luar sana pun ramai yang walaupun sejauh mana cabaran dia tetap fikir tentang keluarga dia. Kalau suami ni cabaran sikit pun dia dah fikir bukan-bukan, maknanya jauh lah, lemah sangat dari sudut dia melayani emosi dia, sebab mungkin kerana terlalu ego ke sebagainya. Dan isteri ni bila dia terjemahkan kasih sayang dia iaitu emosi dia tu kepada kasih sayang, sebab tu dia boleh bertahan dan berjuang. Okay? Itu kelebihan wanita lah sebenarnya saya lihat. Kehebatan wanita ni dengan emosi dia bila dia apply betul-betul. Dia kalau sikit-sikit tu dia tak kisahlah.
tak ada sayang pun tak kisahlah. Tak ada yang penting panggil mami ke tak apalah. Mami pun mami lah. Mami master. Mami master. Kemudian banyak mana dia boleh berlapang dada dalam banyak perkara. Boleh menerima kelemahan pasangan seadanya lah. Masya Allah. Jadi ini kelebihan emosi yang ada pada wanita. Cuma untuk lelaki dia kena belajar. Dia kena tahu bahawasanya apa yang dia fikir nampak okey itu sebenarnya tak okey. Dia kena belajar sensitif. Dia nampak sesuatu tu dia kena cepat respon dan cepat pastikan benda tu okey, benar-benar okey sebenarnya. Dalam kita menjadi teladan kepada anak-anak, pastikan bukan sekadar menyuruh tetapi memastikan benda tu betul-betul berlaku. Okey, boleh suruh anak baca Quran tapi pastikan betul-betul baca Quran. Anak-anak ambil wuduk dengan betul. Pastikan anak ambil wuduk dengan betul-betul. Dan kerja memastikan benda yang sangat sukar. Menyuruh mudah, memastikan. Kerja-kerja follow up. Okay, jadi benda yang sangat-sangat mencabarlah. Jadi alhamdulillah satu perkongsian yang baik. Moga-moga kami boleh ambil juga poin-poin tu dan sahabat-sahabat di luar sana boleh mengambil juga poin-poin yang bagus untuk kita apply dalam rumah tangga. Yang pastinya insya-Allah banyak lagi tips yang bagus untuk kita kongsikan besok dan kita boleh apply untuk kita nak suburkan kembali rumah tangga kita lah insya-Allah. Moga-moga kami sendiri doakan semua moga-moga insya-Allah sampai ke syurga, berkumpul kembali ke syurga. Amin. Amin. Dan kemudian semua anda dan pasangan anda semua berkumpul juga di syurga bersama ahli keluarga. Amin. InsyaAllah. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu bertindak dan perlu pastikan apa juga tindakan kita itu mengikut landasan dia, landasan yang tepat. Direction kita jangan kita beralih, jangan kita lonlai ketika mana ada badai yang melanda lah insya-Allah. Wallahu alam. Subhanallah wallahu alam. Tuan-puan sekalian, kalau saya seorang isteri yang bertolak ansur, suami saya berganda-ganda bertolak ansur. Betul. Kalau saya seorang isteri yang pemaaf, suami saya sebenarnya lagi-lagi seorang yang pemaaf. Kalau saya seorang yang pendengar yang baik, dia lagi-lagi pendengar yang baik. Kalau amat baik, aduh puji diri sendiri, over dah pula cik suami ni. Lepas tu kalau saya isteri yang sabar, sebenarnya suami saya lagi sabar. Jadi mungkin sebenarnya saya kuat kerana suami saya kuat. Betul. Saya kuat pun kerana ustazah yang kuat. Masya Allah. Nanti kan ada orang kata ustazah hakikatnya kan Allah bagi kuat. Betul tuan-puan sekalian. Allah yang bagi kita kuat. Betul. Dengan izin Allah. Tetapi kita tak boleh tolak usaha manusia. Usaha manusia. Sebab kita bukan macam Jabariyahan. Jabariyah Mu'tazilah ke Jabariyah Qadariyah. Apa ni yang semuanya adalah takdir Allah semata-mata. Allah memang menakdirkan sesuatu tapi Allah beri juga ikhtiar manusia. Jadi tak boleh bila marah tu Allah dah takdirkan saya marah nak macam mana? Tak boleh. Allah dah takdirkan saya marah nak macam mana? Tak, itu bukan takdir Allah. Itu adalah memang kelemahan, kekurangan dan kesilapan kita. Ia marah ada waktunya, ada situasinya. Marah perlu, marah itu diberikan pahala, ada marah itu menjadikan dosa bila bercampur dengan perkataan keji, menghina dan sebagainya. Jadi sama juga dengan bila seseorang itu menjadi orang yang sabar. Itu usaha dan kesungguhan dan ikhtiar dia. Nak jadi sabar, tahan, marah dan sebagainya. Memaafkan pun sama. Tak boleh kata, dah Allah takdirkan saya tak maafkan awak. Tak boleh paksa, takdir Allah. Tak, itu pilihan dia. Jadi Alhamdulillah muslimin muslimat, terima kasih banyak encik suami. Sabar, hampir 2 jam. Sabar dan terima saya seadanya. Dan saya rasa itu nikmat yang paling tinggi, yang saya rasa syukur sangat. Nikmat bila pasangan kita terima kita seadanya. Sebab kita tak sempurna. Kan? Encik terima saya seadanya. Ya, saya pun terima encik seadanya. Tapi ayat tu tak boleh pula ikat. Bang, kenapa awak tak basuh pinggan? Terimalah saya seadanya. Bang, kenapa awak malas nak pergi kerja? Terimalah saya seadanya. Bang, awak ni merokok depan anak. Terimalah seadanya. Sebab ada orang salah guna perkataan terimalah seadanya. Seadanya ni benda yang tak boleh berubah. Dan muka macam tu, terima seadanya. Suruh dah macam memetih, cakap dia keluar macam petir kan. Dah terimalah seadanya. Kan, benda yang tak boleh berubah, memanglah terima seadanya. Tapi benda yang boleh berubah jadi lebih baik, tak boleh guna ayat terimalah seadanya. Macam tu kan.
Betul tak Encik? Betul. Betul. Pandai cakap kan? Alhamdulillah, betul. Okey, saya faham tu. Kita dah 2 jam dah. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Sehingga kita bertemu lagi insya-Allah. InsyaAllah malam ni jadi ke yang pasal sihir dan rumah tangga? Lepas maghrib pukul 7.45. 7.45. Muslimi muslimat, malam ni ada slot istimewa pukul 7.45. Tajuknya adalah sihir dalam rumah tangga. Sihir dalam rumah tangga. Memang yang kami jemput ni adalah perawat yang dah banyak merawat masalah rumah tangga, rupanya berkait dengan gangguan, berkait dengan sihir, berkait dengan apa-apa yang melibatkan yang alam gaib ni lah, yang mistik-mistik ni. Jadi malam ini pukul 7.45 lepas maghrib, InsyaAllah kita akan bersama dengan beberapa orang perawat ni, subhanallah, yang bertajuk sihir ataupun sihir dan gangguan dalam rumah tangga. Kita akan siapkan poster malam ini lepas maghrib, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.